Audio Jungle. Demikianlah perempuan, dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya, walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain, walau bagaimana besarnya. Mencari timba si anak dara dalam sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat sejahtera untuk semua. Elok kiranya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Emmanuel Mafi Josbert dari Sekolah Sukan Bukit Jalil dan merupakan atlet murid olahraga dalam acara balapan yang berusia 16 tahun. Dalam bicara buku kali ini, saya akan mengupas sedikit tentang karya oleh penulis hebat Buya Hamka, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dialog yang saya lontarkan sebentar tadi adalah petikan kata-kata watak utama kepada bekas kekasihnya. Tunggu, saya akan kongsikan lebih lanjut kepada anda semua. Buya Hamka atau nama sebenar beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah merupakan seorang penulis, pengkarya, pensyarah, ahli politik dan ulama Indonesia yang dihormati. Selanjutnya, karya Hamka yang satu ini telah dicetak ulang 7 kali oleh penerbit yang berbeza-beza. Namun begitu, novel yang saya miliki ini diterbitkan oleh PTS Media Group, satu-satunya penerbit Malaysia yang diberikan hak bagi menerbitkan kembali karya-karya Hamka di Malaysia, dan novel ini telah difilemkan oleh Sunil Soraya dan Ram Soraya pada tahun 2013. Buku ini juga tidak diubah dari segi bahasa dan ejaan yang digunakan oleh Hamka bagi mengekalkan keaslian karya dan sebagai rujukan pada masa akan datang. Pihak penerbit juga memberikan glosari di bahagian belakang buku pada perkataan-perkataan yang mungkin tidak difahami oleh pembaca di Malaysia. Zainuddin memiliki seorang teman bernama Hayati, wanita asal Minang yang kerap jadi tempatnya berkeluh kesah melalui surat. Dua jiwa itu kemudian lama-kelamaan saling suka kerana Hayati merasa kasihan pada Zainuddin yang kurang bernasib baik. Namun, bapa saudara Hayati menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batu Tipuh kerana tidak merestui hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Bapa saudara Hayati kemudian menjodohkan wanita itu dengan Aziz, pemuda Minang yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya raya. Hayati dengan berat hati menerima pinangan Aziz dan menikah dengannya. Zainuddin yang mengetahui bahawa kekasihnya, Hayati, sudah menikah dengan pemuda lain, kemudian memutuskan pindah ke Batavia bersama dengan temannya yang bernama Muluk. Ia mulai menjadi penulis yang karya-karyanya disukai banyak orang. Setelahnya, ia kembali ke hijrah ke Surabaya dan tinggal di sana dengan pekerjaan yang stabil. Tak disangka, Aziz pun pindah ke Surabaya bersama Hayati, isterinya. Namun, kerana sering bertengkar, rumah tangga Aziz dan Hayati terpaksa berpisah. Kerana kecewa dan malu, Aziz memutuskan untuk bunuh diri dan menuliskan surat wasiat untuk Zainuddin. Dia meminta Zainuddin menjaga Hayati. Tidak, pantang pisang buah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Zainuddin menolak menerima Hayati kembali kerana sakit hati wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Dia malah membelikan untuk Hayati sekeping tiket kapal Van der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Dengan sedih kerana suaminya meninggal dan Zainuddin menolaknya, Hayati pun pulang ke Minang. Dalam perjalanan, kapal Van der Wijk tenggelam, namun sebahagian penumpangnya berhasil diselamatkan di rumah sakit wilayah Tuban. Zainuddin yang mendengar khabar tersebut segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Di rumah sakit, ia menemukan Hayati sedang bertaruh nyawa dan kemudian meninggal dunia. Muluk, teman Zainuddin, mengatakan bahawa Hayati sebenarnya masih mencintai Zainuddin. Mendengar hal itu, Zainuddin menyesali dirinya. Setelah memakamkan Hayati, Zainuddin dilanda kesedihan panjang dan jatuh sakit pula.
Kondisi tubuhnya menjadi lemah dan tak lama kemudian Zainuddin meninggal. Zainuddin dan Hayati dimakamkan berdampingan di tanah Jawa. Inilah karya Hamka secara indah memberikan kisah antara dua darjat. Cinta anak muda yang masih bergelora jiwanya secara lembut dan sopan. Buya Hamka memberi kritik sosial yang tajam pada masyarakat yang lebih memandang harta dan keturunan dengan beralaskan agama. Inilah karya Buya Hamka yang bukan sahaja membuatkan bibir tersenyum bahagia, juga akan membuat dada sesak menahan hibah. Karya ini juga turut membuat pembaca tenggelam dalam emosi dan makna seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sekian, terima kasih.